Alright, so jom tengok soalan nombor 5. So, given the function Sx sama dengan x tolak 2 and then R Sx adalah 3x² tambah x tambah 1. So, soalan minta kita cari S inverse, soalan first tu So, jawapan untuk yang first ni nak cari S inverse apa-apa jenis function kalau inverse. So, just start dengan let y sama dengan Sx lah. And then Sx awak dah tahu x tolak 2. And then jadikan x sebagai tajuk, jadi y tambah 2 sama dengan x lah. So dia akan jadi sy sama dengan y tambah 2. So tapi kita nak sx kan, soalan minta sx. So tukarkan y kepada x lah. Sx sama dengan x tambah 2. S inverse. Yep. So S inverse X adalah this one, X tambah 2. So selesailah untuk soalan nombor 1. So soalan nombor 2 macam mana kita nak buat. So previous video saya ada mention kalau yang kita nak hilangkan, sebab kita tahu yang ini RSX. So kita nak bagi ada R sahaja, maksudnya So kita nak bagi ada R X sahaja. So meaning to say dekat X yang ini, dekat RSX ni, awak kena masukkan dekat X ni nilai S inverse. Okay, masukkan nilai S inverse. So RSX ni datang daripada RS yang X tu ganti dengan S inverse. Okay, so dia akan dapatlah RX sahaja. So kita dah tahu yang S inverse kita adalah ini, X tambah 2. So RS X kita gantikan dengan X tambah 2. Okay, so kita dah tahu yang X sebelum ni adalah X sahaja kan. So gantikan dengan X tambah 2. Jadi dia akan jadi macam ni, 3 X tambah 2 kuasa 2 tambah X tambah 2 tambah 1. So now selesaikan sajalah. So 3 jadi x² tambah 4x tambah 4 tambah x tambah 2 tambah 1. So dia akan jadi baik. So 3x kuasa 2 tambah 12x tambah 12 tambah x tambah 3. So 3x kuasa 2 tambah 12 tambah 1 dapat 13x tambah 15. So RX awak adalah yang inilah jawapan dia. So selesai untuk soalan ni. Okay, so jom tengok soalan B. So given the function mx sama dengan x tambah 2 and then dia minta kita lukis m inverse. So dekat sini awak dah tahu yang mx awak adalah x tambah 2. So nak cari m inverse, so kena buat proses yang samalah. So tapi sebenarnya soalan ni dia lebih kurang sama macam soalan yang sebelum ni. So dia terbalik-terbalikkan pun awak akan dapat benda yang sama. So let y sama dengan mx and then y sama dengan x tambah 2. As tu awak pindah-pindahkan, awak akan dapat y tolak 2 sama dengan x. So kita punya m inverse x akan dapat x tolak 2. Okay, so kita dah tahu dekat sini. So bila kita dah nampak kita punya equation yang macam ni dan juga macam ni, first idea dalam kepala awak mestilah kena tahu yang ini adalah graph straight line y mx plus c. So awak kena tahu dah itu adalah macam tu. So nak cari line mx, so mx sama dengan x tambah 2. So ini jadikanlah salah satu sebagai kosong lah. So ini adalah lebih kurang y sama dengan x tambah 2. So kalaulah x y ni x tu kosong, y akan dapat 2 lah. Kalau y tu kosong, x akan dapat negatif 2. So just masukkan je masukkan nilai x tu kosong dalam x tu, and then awak akan dapat y tu 2. Y kosong, and then x akan dapat negatif 2. And then kemudian bila dah dapat macam ni, barulah awak plotkan dia. So x kosong, y dapat 2 dekat sini. X kosong, y kosong, x negatif 2 dekat sini. So awak sambungkan sahaja. Okay, awak sambungkan right there. Okay,
So now second one is awak buatlah equation yang ni, buat benda yang sama lah. So M inverse X adalah X tolak 2. So kalau ni X, Y. So kalau lah X kosong, Y negatif 2. Kalau Y tu kosong, X sama dengan 2, dia terbalik. So dekat sini kalau X tu kosong, Y negatif 2. Dekat sini kalau lah X tu 2, Y tu kosong dekat sini. Alright, so kita plotkan dia. Okay. So now, basic idea untuk, kalau ini graf straight line, awak boleh buat plot-plot macam ni. So kalau graf yang lengkuk-lengkuk tu, lain pula condition dia. Cuma if let's say lepas ni awak jumpa soalan yang macam ni, so idea awak kalau nak buat graf inverse adalah awak kena tahu yang garis paksi yang memisahkan line inverse dengan line biasa adalah Y sama dengan X lah. So line Y sama dengan X tu terletak dekat sini. Okay. So inilah graf line Y sama dengan X. So macam mana kita nak tahu dia, line saya ingat. Macam mana kita nak tahu dia memisahkan dengan yang betul ke tak? So awak tengok dekat sini pergi ke sini, macam satu kotak je kan. Sini pun pergi ke sini, dia akan always symmetry. Sini ke sini pun satu kotak. So tak kisahlah kalau graf tu graf lekuk macam tu sekalipun. So ada je line Y equals to X tu, dia akan pisahkan lah macam ni, macam tu. So kalau graf tu graf lekuk macam ni, so dia akan memisahkan dengan sama banyak. So symmetry lah, reflection. Alright. So that's how you answer soalan ni lah. Tapi graf line Y equals to X ni akan always ada kalau awak nak lukis inverse dia. Okay. Yang penting awak kena tahu lukis dia punya yang first ni lah. Awak tahu lukis yang first. So inverse tu kena guna ada line Y equals to X. Alright, so tengok soalan yang ini pula. So dia kata diagram below shows the composite function HK which maps to P to R. So dekat sini soalan dia minta the function that maps Q to R. So kalau ini apa special yang awak kena tahu is awak kena tahu baca dia. So HK ni bermaksud dia kena baca dari belakang ke depan. So meaning to say dekat sini adalah H, dekat sini adalah K. So dia nak kita function yang mapskan Q to R. So function yang mapskan Q to R adalah dekat sinilah. Yang memetakan Q kepada R is function H lah. Jawapan dia adalah function H. So dekat H tu yang bila H tu pergi ke sini, dia akan menghasilkan ini. So kalau kat sini, kalau K tu pergi kat P, dia akan menghasilkan Q. Macam tu. Alright. So that's soalan nombor 1. And then soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dekat sini dia kata K inverse dengan H inverse R. So kalau K inverse maksudnya dia akan patah balik ke sini lah. And then H inverse akan patah balik ke sini. Alright. Sorry for the sound. So this is H inverse and then K inverse. So kita baca daripada belakang lah, which is K inverse H inverse R akan menghasilkan akan menghasilkan P. So sebab kita baca daripada belakang juga. Sebab yang first tu yang atas tu kita baca daripada belakang. So ini inverse pun kita kena baca terbalik lah. So baca terbalik, so dia akan jadi macam ni. K inverse H inverse R akan menghasilkan P. Alright, so jawapan dia cuma P lah. Itu jawapan dia. So tengok soalan B. Soalan B dia kata, so given the function fx sama dengan 2mx and gx adalah 3x tambah n, where m and n are constant, express n in terms of n such that the composite function gf maps 2 to itself. So here awak kena tahu dululah gfx awak tu. So gfx kita adalah, kita kena buat yang ini. So gfx adalah gfx. So here kita akan dapat dekat sini gfx kita adalah 2mx. So masukkan 2mx dalam kita punya gx lah, which is 3 2mx plus n.
So 6mx plus n. So g f x kat sini. Alright, and then soalan tu kata g f x maps 2 to itself. Maps 2 to itself maksudnya dekat sini dia akan jadi gf2 akan dapat 2 lah kat sini. So awak dah tahu function awak gfx, so gantikan x tu dengan 2 and then samakan dengan 2. So 6m2 tambah n sama dengan 2 lah. 12m tambah n sama dengan 2. And then kita nak express n in terms of m. So n sama dengan 2 tolak 12m. So nak bagi cantik sikit awak boleh factorizekan. N sama dengan 2, 1 tolak 6m. So inilah jawapan untuk soalan B. Alright, so jom tengok soalan 2A. Okay, soalan 2A dekat sini dia beritahu given the function kx sama dengan 2x plus 9. So dia minta kat sini soalan A, cari nilai x apabila kx sama dengan 3. So kita tahu yang kx sama dengan 2x tambah 9. And then dia bagi tahu kat sini kx sama dengan 3x. So cari nilai x. So compare sajalah. Comparekan yang kx tu mesti sama dengan kx kan. So kx mestilah sama dengan kx. So 2x tambah 9 sama dengan 3x. 9 sama dengan x lah. So pindah-pindahkan je. Okay. So jadi nilai x tu sama dengan 9. Soalan 1 siap. So soalan 2 pula. Soalan 2 dekat sini dia minta cari nilai A dengan keadaan K A tambah 9 sama dengan A. Dekat sini hati-hatilah A dengan 9 tu. So memang saja soalan nak bagi awak buat silap. So hati-hati. So kx sama dengan 2x tambah 9. So gantikan x tu dengan A tambah 9 lah. So 2 A tambah 9 tambah 9 sama dengan A. 2A tambah 18 tambah 9 sama dengan A. And then pindah-pindahkan. So dapat A tambah 27 sama dengan 0. So A sama dengan negatif 27. So this one just proses ganti-ganti sahaja. Okay, so tapi hati-hatilah dengan tanda-tanda yang dia bagi tu huruf apa semua tu, hati-hati. Okay, jom tengok soalan B. Soalan B kat sini, so given the function qx sama dengan x tolak m per n is the inverse of function kx ni. So determine the value of 2m minus n. So makna kata dekat sini qx, soalan B. So qx tu adalah inverse kepada kx. So inverse kepada kx. So qx tu mestilah sama dengan inverse kx tu lah. So awak dah kena cari dulu inverse kx tu. Nak cari inverse kx adalah let y sama dengan kx. So sama dengan 2x plus 9 y. So y minus 9 over 2 lah sama dengan x. So k inverse x sama dengan x tolak 9 per 2. Okay, saya percepatkan sikit lah dekat sini sebab basic asas saja. So makna kata dekat sini dia akan jadi x tolak 9 per 2. So ini adalah x tolak m per n. So dia suruh kita cari nilai 2m tolak n. So tapi awak kena compare dululah kat sini untuk tahu nilai m dan n awak. So m awak automatik 9 lah, n awak automatik 2. Sebab bentuk dia sebiji sama. So awak kena compare terus. Makna kata kat sini awak dah tahu yang m sama dengan 9, n sama dengan 2. Soalan minta 2m tolak n sama dengan 2 darab 9 tolak 2. So 18 tolak 2 sama dengan 16. Yes, soalan is bagus juga soalan ni bagi saya. Okay.
So let's move to soalan number 3. Soalan number 3 kat sini. Okay. So soalan number 3 dia kata given fx sama dengan 1 tolak 2 mx, and then gx dia dah bagi, and then fgx pun dia dah bagi, cari nilai m dan nilai n. So untuk soalan macam ni, apa yang awak nak kena tahu is daripada besar awak kena cari yang kecil-kecil lah. So awak dah tahu yang fgx sama dengan m square x tambah n. So dekat sini awak tahu yang kalau awak buat fgx tu gantikan dengan 5x tolak n lah. Silap. Awak boleh buat yang lagi satu fgx, yes. So awak dah tahu yang fx sama dengan 1 tolak 2 mx, and then awak gantikan x tu dengan gx lah. So fgx, supaya awak boleh compare nanti dengan yang ini. Okay, sebab fgx mestilah kena sama kan. 1 tolak 2 m, so x tu gantikan dengan gx lah. So 5x tolak n. 1 tolak 10 mx tambah 2 mn. Alright. So yep, dekat sini apa yang kita boleh buat adalah compare kan. So ini kan dah fgx kan. So comparekan kedua-dua fgx tu. So makna kata m square x tambah n sama dengan 1 tolak 10 mx tambah 2 mn. So dekat sini awak susun semulalah bagi dia nampak sikit positioning. Negatif 10 mx tambah 2 mn tambah 1. And just comparekan dia. Dekat sini awak akan dapat comparekan yang ini dengan yang inilah. Sekejap. So ini kan yang ada x kan. So yang ada x comparekan dengan yang ada x. So yang tak ada apa-apa kan comparekan je lah dengan n. So this one. Maknanya dekat sini m kuasa 2 sama dengan negatif 10 m. So lagi satu awak boleh buat is dah habis. Okay. So n sama dengan 2mn tambah 1 lah. So yang ini awak boleh pindahkan, which is m kuasa 2 bahagi m sama dengan negatif 10. So m sama dengan negatif 10 lah. And then kat sini awak substitute masuk, n sama dengan 2, m dia negatif 10, n tambah 1. So negatif 20n tambah 1. So pindahkan, awak akan dapat dekat sini 20 tambah n, 21n sama dengan 1, and then n akan sama dengan 1/21. So dapatlah nilai m dan nilai n kita. Okay, and then soalan B dia kata kat sini, so hence by using the negative value of m, so express g of x by using function notation. So yep. Jadi kat sini dia minta kita gunakan nilai m tu yang negative value. So kita tahu yang g of x ni kita tak buat lagi. So kena cari dululah. Sebab sebelum ni kita ada fgx. So kena cari g of x dulu. So g of x adalah sama dengan g of x. So g awak adalah kita punya nilai g daripada soalan ni. Alright. So g is g fx kita 1 tolak 2 mx. So g kita adalah 5x tolak n. 5x kita 1 tolak 2 mx tolak n. Alright. So dia akan dapat kat sini 5 tolak 10 mx tolak n. So gantikan nilai m yang negatif tu, sebab by using negative value of m kan. So gantikan. So jadi awak akan dapat kat sini 5 tolak 10 negatif 10 x tolak n. So awak akan dapat dekat sini 5 tambah 100 x tolak n. Kita pun dah dapat nilai m dan m, tapi
soalan dia ada bagi tahu yang M tu guna yang negatif, and then dia tertinggal yang N pun kena masukkan nilai juga. So jawapan akhir kita should be GFX sama dengan 5 tambah 100X tolak 1/21. So dia akan jadi kat sini 100X, and then 5 tolak 1/21. 1/21 awak akan dapat tambah 104/21. So inilah jawapan akhir awak.